Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hafizi Rosli. Dan menjelang akhir tahun 2020 ini pasti kita akan imbas semula sepanjang tahun ini dan melihat siapa agaknya antara figura yang paling signifikan, dan kita lihat antara yang memberi sumbangan paling besar, memainkan peranan paling penting sepanjang tahun ini yang kita tahu dibayangi dengan pandemik COVID-19. Dan saya kira semua boleh bersetuju antara golongan yang paling tepat untuk diangkat masyarakat atas sumbangan mereka tahun ini ialah frontliners ataupun petugas barisan harapan. Namun di sebalik kita lihat apa yang diangkat bagi mereka, mural dan bantuan one-off yang disalurkan kepada mereka, apa sokongan yang sebenarnya diperlukan? Dan adakah semua frontliners sebenarnya disanjung tinggi atau ada antara suara mereka yang masih tersembunyi? Jadi jaringan pekerja kontrak kerajaan JPKK melancarkan kempen hapus sistem kontrak bagi pekerja-pekerja frontliner seperti dalam pembersihan, pekebun dan juga pengawal di sekolah dan juga di hospital. Dan semalam mereka juga mengadakan pertunjukan plakat di jalan masuk Parlimen, dan isu mereka turut disampaikan menerusi sidang media di Dewan Rakyat semalam oleh beberapa ahli Parlimen seperti Yang Berhormat Fahmi Fazil dan juga Yang Berhormat Hassan Karim. Apa masalah yang timbul daripada sistem kontrak ini dan mengapa mereka ingin sistem ini berubah, Naila? Ya, dan bagi membincangkan tentang kempen ini bersedia menerusi Skype Wakil JPKK Daniel Hakim Azman, penolong tadbir JPKK, dan Gita Anbalagan, penyelaras JPKK Kuala Lumpur dan Petaling Jaya. Selamat pagi. Kita mulakan dengan Daniel dahulu. Boleh kongsikan bagaimana sebenarnya sistem kontrak ini digunakan di hospital dan sekolah? Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Astro kerana memberikan platform ini kepada JPKK untuk membicarakan tentang isu ini. Pertama sekali, sejak dasar pesertaan ini dilancarkan pada tahun 1983, kerajaan mengumumkan masa itu Dr. M merupakan PM dan juga Datuk Seri Anwar merupakan Menteri Kewangan, dan mereka menjanjikan perkhidmatan bertaraf hotel 5-star efisien dan menjimatkan kerajaan. Dan zaman 80-an sehingga sekarang memang banyak tekanan yang besar terhadap kerajaan untuk mengurangkan kos pembelanjaan tahunan kerajaan dengan menswastakan apa yang sebelumnya adalah perkhidmatan untuk publik lah, seperti TM, Axis, Buraya. Jadinya sejak 97 hingga sekarang sistem kontrak ini telah digunakan untuk sistem perkhidmatan sokongan di bangunan-bangunan kerajaan. Jadi Daniel, apa kesan sistem ini kepada pekerja kontrak dan juga apa contoh pekerjaan yang mengguna pakai sistem ini sebenarnya? Sebenarnya kami telah membuat satu kaji selidik yang berjaya membuktikan bagaimana hak dan faedah yang dinikmati pekerja-pekerja ini semakin lama semakin terhakislah kerana ketamakan parasat-parasat yang bergelar kontraktor ini. Sebagai contoh, satu aduan yang saya terima daripada seorang ahli JPKK daripada Melaka yang juga merupakan pekerja pembersihan sisa klinikal di klinik kesihatan. Hari-hari beliau dan rakan membersihkan sisa-sisa ini tanpa sarung tangan dan mask yang cukup. Satu mask dan satu gelas saja yang dibekalkan oleh majikan setiap hari. Bermakna bukan sahaja COVID lah, dan bermakna pelbagai lagi penyakit berbahaya mereka hadapi, tetapi gaji minima pun tak mahu dipatuhi oleh majikan. Allowance pun tak ada, gaji setakat RM1,050, dan allowance kosong. Mereka dibuli, diperas, diugut, dicaci maki, disampah, dan terus menerima layan sebeginilah, dan kami tak rasa kerajaan akan ambil peduli selagi tak ada tekanan daripada rakyat awam. Daniel, kita tahu frontliners memainkan peranan yang penting lagi-lagi di tengah pandemik COVID-19 ini. Mereka melakukan kerja-kerja pembersihan yang turut sama penting untuk memastikan negara ini bebas dan dapat mengatasi jangkitan COVID-19 ini. Jadi kita nak tahu juga bagaimana realiti yang dihadapi pekerja-pekerja kontrak sepanjang pandemik. Mungkin boleh kongsikan salah satu kisah? Sebenarnya kualiti hidup pekerja mereka, khususnya sebab mereka ni ramai daripada golongan B10, golongan B10. Kualiti hidup mereka sebenarnya merudum terutamanya sejak pandemik melanda negara kita. Kalau ikutkan sebenarnya zaman pandemik telah eksposkan kepincangan yang ada dalam sistem kontrak yang bersifat menjana kemiskinan di kalangan pekerja-pekerja ini, dan juga membiarkan korupsi dan membiarkan lifeline untuk kroni-kroni untuk terus dominate sistem kontrak ini.
Daniel, kita tahu ketika pandemik ini hospital berjalan beroperasi seperti biasa, namun sekolah pula mungkin ada sekolah yang ditutup dan sebagainya. Apa nasib pekerja-pekerja ini ketika sekolah ini ditutup? Adakah mereka ini masih lagi meneruskan operasi pembersihan dan sebagainya ataupun mungkin tiada lagi operasi sekolah, tiada lagi khidmat mereka diperlukan? Sebenarnya masa sekolah-sekolah ditutup, pekerja-pekerja pembersihan di sekolah masih lagi menjalankan kerja-kerja mereka. Dan tempoh hari masa sekolah-sekolah di Malaysia dibuka sebentar, mereka tidak menerima sebarang bantuan one-off daripada kerajaan berjumlah RM300, tidak diiktiraf sebagai frontliner. Tetapi mereka sebenarnya adalah, kalau literalnya sebenarnya mereka adalah barisan hadapan yang paling hadapan sekali. Mereka adalah barisan hadapan yang menapis suhu, yang menapis orang-orang yang demam daripada masuk dalam premis kerajaan. Mereka yang adalah kubu barisan hadapan lah, saya cakap, dalam usaha kita menentang pandemik ini. Apa antara tuntutan utama untuk menghapuskan sistem kontrak ini? Kalau kita nak bandingkan, apa salah satu tuntutan adalah untuk menyerap mereka sebagai pekerja tetap. Jadi boleh bandingkan di sini apa manfaat sekiranya mereka diserap sebagai pekerja tetap, apa antara risiko yang mereka hadapi sebagai pekerja kontrak ini? Risiko-risiko yang mereka hadapi sebenarnya banyaklah. Sejak JPKK telah ditubuhkan, kami menerima beribu-ribu aduan daripada seluruh negara yang imply bahawa sistem itu sendiri ada kepisangan yang inherent ataupun adalah natural akan timbul masalah ini daripada sistem yang tersebut. Sistem yang berbentuk sebegini, lupalah. Pekerja kontrak banyak dapat mengharungi masalah-masalah even sebelum pandemik, seperti kontraktor tidak membuat caruman bayaran KWSP, SIP dan PKSO, ada penipuan bayaran di situ, dan juga kontraktor tidak mengeluarkan slip gaji rasmi. Ini yang saya kata mereka makan gaji buta, terlalu banyak dana kerajaan yang pergi untuk office mereka, untuk mereka duduk di office dan keluarkan slip gaji yang tidak menepati piawaian. Mereka juga selalu bayar gaji lewat, adalah gaji minimum, gaji lewat pula tu, dan juga pemotongan gaji yang tidak sah lah selalu diadukan kepada kami. Dan juga mereka selalu sebagai taktik untuk pemberhentian secara tidak sah tapi dilegalkan, disahkan adalah dengan cara menukarkan pekerja di pos yang lebih jauh daripada tempat tinggal mereka. Jadi mereka susah untuk hadir ke tempat kerja dan mereka diberhentikan atas sebab tidak dapat hadir ke tempat kerja. Itu adalah salah satu taktik majikan, taktik kotor mereka untuk memberhentikan pekerja dengan cara yang murah lah. Dan juga terakhirnya cuti tahunan, cuti sakit dan allowance lain lagi. Baik, di talian ketika ini kita juga dapatkan Gita Anbalagan, merupakan penyelaras JPKK Kuala Lumpur dan juga Petaling Jaya. Gita, di talian ketika ini kita membincangkan mengenai sistem kontrak di hospital dan sekolah yang JPKK lancarkan kempennya untuk menghapuskan sistem ini. Jadi Gita, apa agaknya cadangan yang dituntut ataupun mungkin ada permintaan daripada kerajaan untuk dapatkan perhatian kerajaan untuk menambah baik daripada sistem ini? Kita melihat kepada welfare ataupun kita melihat kepada kebajikan pekerja-pekerja ini semua. So cadangan yang kita memang nak memperjuangkan ialah samalah resapkan pekerja-pekerja kontrak ini ke dalam sistem kerajaan. Kerana ini bukannya satu benda yang baru. Ini ialah benda yang memang telah berlaku di masa dulu, tetapi dia telah disasarkan. So untuk membereskan semua masalah ini supaya tak ada lagi salah laku, sedapkan mereka supaya tak ada lagi wrongdoing lah yang akan berlaku. Daniel, yang bekerja rapat dengan pekerja-pekerja kontrak menerusi JPKK ini, kalau tak keberatan boleh kongsikan apa agaknya gaji purata yang selalu diterima pekerja-pekerja kontrak dalam terutamanya sektor pembersihan di sekolah dan di hospital ini. Dan Daniel sendiri sebut tadi mereka tidak menerima bantuan one-off seperti mana yang diberikan kepada frontliners lain. Adakah bantuan one-off yang pernah diterima sebelum ini oleh frontliners lain, adakah jumlah itu penting dan signifikan bagi mereka? Adakah ia sangat-sangat diperlukan? Gaji puratannya mereka menerima sebanyak RM1,200 gaji minima. Kalau tak ada akta gaji minima, kontraktor akan bayar lebih kurang daripada itu.
Urutannya gaji minima di kawasan bandar adalah RM1,200, tetapi kalau di luar bandar dikurangkan kepada RM1,100. Tetapi banyak aduan kami terima, premis kerajaan di kawasan bandar pun masih tidak membayar gaji minima walaupun kontrak dipegang oleh syarikat GLC yang besar-besar, tapi masih tak dibayar. Dan juga saya beri itu, boleh saya, apa soalan yang kedua tadi? Boleh remind saya? Bercakap tentang bantuan one-off yang diberikan kepada frontliners. Kita tahu mereka sering tidak digelar sebagai frontliner seperti frontliner lain. Jadi bantuan yang telah pun diterima orang lain, jumlah itu adakah betul-betul diperlukan mereka sehingga mereka berada dalam keadaan yang begitu terdesak ketika ini? Pada JBK sebenarnya keputusan untuk tidak menggelarkan mereka sebagai frontliner adalah satu keputusan yang tidak berperi kemanusiaan lah, sebab gaji minimum sebenarnya sangatlah rendah untuk survive dalam kemusnahan ekonomi yang sedang berlaku. Lagi-lagi golongan ini kebanyakan ialah golongan B20 dan B10. RM300 yang akan mereka dapat daripada one off itu sebenarnya adalah lifeline yang sangat besar untuk mereka. Itulah sebab mereka tak akan gunakan duit itu untuk simpan di bank. Mereka akan gunakan duit itu untuk perbelanjaan harian mereka, dan itu akan meningkatkan kegiatan ekonomi tempatan. Baik, kita masih lagi ingin mengetahui sedikit sebanyak background ataupun latar belakang mengenai kebajikan pekerja-pekerja ini, dan tadi apa yang Daniel katakan, gaji minima adalah sebanyak RM1,200 diberikan kepada mereka. Jadi adakah mereka ini dibekalkan juga dengan slip gaji dan sebagainya bagi memudahkan urusan untuk mereka membuat permohonan loan dan sebagainya? Dan kita melihat juga kepada cara pembayaran gaji itu, dan difahamkan cara pembayaran gaji ada yang dibayar secara hari-hari dan juga ada yang dibayar secara mingguan dan sebagainya. Mungkin dapat diperincikan mengenai perkara ini dan mengapa ia sebenarnya memberi kesulitan kepada pekerja-pekerja ini. Okey, so memang kita ada satu lagi kempen yang tengah kita utarakan ialah sistem aduan pekerja. So aduan yang kita dapat daripada banyak pekerja kontrak ini selalunya benda inilah, tak ada slip gaji, dan ramai pekerja tidak dapat annual leave pun. Tak ada annual leave. So, kalau ambil cuti sakit, gaji dipotong. Kalau ambil cuti, gaji dipotong. Dan banyak orang memang, banyak pekerja kontrak ni, pekerja pengawas keselamatan atau pekerja cleaner, bekerja sometimes 7 hari seminggu. Kalau mereka nak ambil cuti, mereka kena cari orang ganti. So, benda-benda ni salah satu benda yang memang sangat susahlah nak selesaikan. Dan memang banyak komplain terdapat, tak ada slip gaji, tak ada appointment letter, semua ni memang melanggar akta pekerjaan yang kita ada sekarang ni. Dan susah, dan memang ramai aduan yang kami terima. Dan bila kita komplain, kita dapat kita pergi ke JPK, ke GPP ke mana-mana, dia berulang lagi. Kerana lepas 2-3 tahun, kontraktor lain yang ambil. Lepas tu masalah sama dah dia akan ulang. Ya. Baik, kita juga menyaksikan kita hanya berbaki 2 hari lagi sahaja sehingga akhirnya sidang Dewan Rakyat pada penggal ini. Kita nak tahu apa harapan JPKK bagi kebajikan pekerja-pekerja kontrak, tapi kita akan teruskan perbincangan selepas kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi membincangkan tentang kempen hapus sistem kontrak yang tadi, di mana kami bercakap bersama dengan JPKK, Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan, menceritakan tentang apa keluhan aduan utama yang dihadapi pekerja kontrak terutamanya dalam sektor pembersihan, pengawal keselamatan di sekolah dan di hospital. Apa antara aduan utama mereka dalam menghapuskan sistem kontrak ini? Dan kita nak teruskan perbincangan bersama dengan Daniel dan Gita daripada JPKK, yang mana kita berbaki
berbaki 2 hari sahaja persidangan Dewan Rakyat bagi penggal ini, dan kita tahu juga satu memorandum telah pun dikemukakan kepada Perdana Menteri. Gita boleh kongsikan apa intipati memorandum ini dan apa harapan daripada ahli parlimen berbaki 2 hari lagi dan menjelang tahun harapan JPKK? Mungkin memorandum ni mungkin Daniel boleh kongsi sikit kerana Daniel memang ada di situ. Ya, mungkin Silakan, Daniel Daniel. boleh kongsikan. Memorandum ini bertujuan untuk menyeru ahli-ahli parlimen baik dari kerajaan ataupun pembangkang untuk mengambil peduli rincian frontliner tercicir inilah. Asal kami untuk utarakan isu ini kepada YB ahli parlimen lah supaya kita nampak momentum ini sedang build up sebenarnya. Kita nampak kesedaran di kalangan ahli parlimen meningkat sejak kebelakangan ini tentang peranan mereka untuk menjaga kebajikan pekerja pembersihan dan juga pengawal keselamatan di premis kerajaan. Sebagai contoh, semalam pukul 11 suku pagi, beberapa ahli MP daripada PKR telah membuat sidang bidang dan menyatakan sokongan mereka lah terhadap kempen ini. Jadi kami harapkan daripada momentum itu dapatlah mereka influence rakan-rakan politik, kunci-kunci politik mereka dan juga di sebelah kerajaan untuk sama-sama adopt polisi ini, kerana polisi ini adalah polisi yang boleh menjimatkan kerajaan sebanyak RM200 juta dan juga membuka 50% lebih banyak peluang pekerjaan jika kita menghapuskan peluang untuk orang tengah ataupun dalam konteks ni kontraktor lah. Ya. Daniel sebut tadi selain daripada manfaat bagi pekerja sendiri, kerajaan juga dapat manfaat iaitu dapat menjimatkan wang dalam beberapa juta seperti Daniel sebutkan tadi. Bagaimana pentadbiran kerajaan dapat dilicinkan dan juga wang dapat dijimatkan di sini? So, bit of warning lah sebab banyak number akan keluar dari mulut saya. Jadi pada tahun 2019, kerajaan telah membayar 1.5 bilion kepada kontraktor pengawal keselamatan kepada 10,000 sekolah harian di Malaysia. Ini sebagai contoh lah. Kemudian kontrak keselamatan, kontraktor ini hanya bayar 1 bilion saja kepada 40,000 pengawal keselamatan yang berada di bawah pengelolaan mereka lah. Berdasarkan gaji minima dan juga OT semualah. Dan mereka juga perlu bekerja sebanyak 12 jam lah sehari termasuk 4 jam OT. Jadi setiap sekolah ada lebih kurang 2 shift yang memerlukan 2 orang pengawal keselamatan. Jadi kalau kerajaan menghapuskan keperluan untuk orang tengah ni, mereka akan membuka 60,000 ekstra ruang ataupun peluang pekerjaan untuk pengawal keselamatan lain kalau kita kurangkan shift pekerjaan kepada 8 jam. Jadi dari situ benefit kepada pekerja adalah lebih banyak masa berehat, tapi kadar bayar lebih tinggi dengan waktu pekerjaan yang lebih telah dikompreskan. Kemudian kerajaan juga boleh hanya membelanjakan 1.3 bilion saja untuk memberikan gaji yang bermaruah lah RM1,800 kepada ekstra 60,000 pekerja ini. Dan kemudian secara dipendekkanlah sebenarnya kerajaan boleh mewujudkan lebih 50% peluang pekerjaan dan juga menjimatkan 200 juta setahun. Dan polisi ini boleh jadi polisi yang sangat popular lah kepada kerajaan sekiranya mereka akan adopt polisi ini dan juga ia akan mengembangkan kegiatan ekonomi tempatan, kerana sekali lagi saya ingin terangkan pekerja-pekerja ini merupakan kebanyakan B20 dan mereka akan gunakan duit mereka untuk perbelanjaan harian untuk kegiatan mengembangkan kegiatan ekonomi lokal lah tempatan. Baik, kalau kita lihat kepada inisiatif sistem kontrak ini, mungkin dari satu sudut yang lain, ia memberikan peluang kepada PKS untuk tumbuh ataupun untuk menjana pendapatan, mewujudkan lebih banyak lagi PKS untuk mendapat kontrak-kontrak ini dan juga jana pendapatan dan sebagainya. Namun mungkin permasalahannya pada syarikat dan juga kontraktor-kontraktor ini yang menjana keuntungan melalui penindasan, apa yang dikatakan oleh anda sebentar tadi. Dan mungkin juga wujud dakwaan yang mengatakan syarikat ini sentiasa bertukar-tukar. Mungkin hari ini syarikat ini dan 2 tahun lagi syarikat ini. Bagaimana jaminan pekerja-pekerja ini untuk bekerja dan juga bagaimana agaknya di JPKK melihat kepada situasi mungkin pemberian kontrak ini diberikan kepada kroni-kroni saja? Sebenarnya ramai yang terdedah dengan kempen ini, menyokong kempen ini, tapi ada segelintir yang merasakan bahawa sistem kontrak ini akan membawa
kemudaratan kepada peniaga-peniaga kecil dan sederhana. Tapi kempen kami hanya fokus kepada kontraktor-kontraktor yang kebanyakannya adalah GRC besar ataupun mendapat konsesi besar daripada kerajaan. Dan mereka mengajikan diri mereka sendiri dengan gaji-gaji yang sangat tinggi lah, yang sangat tidak adil kalau dibandingkan dengan pekerja-pekerja yang berada di bawah kelolaan mereka. Bagi contoh, CEO UEM Agenta yang merupakan satu syarikat konsesi yang menguruskan pekerja-pekerja pengawal pembersihan di kawasan hospital utara telah gajinya pada tahun 2017 adalah 1.9 juta, iaitu dengan puratannya 160,000 sebulan ataupun 5,000 sehari. Tapi gaji minimum untuk pekerja-pekerja sendiri tidak dibayar dan juga mask dan gloves tidak dibekalkan dengan secukupnya untuk pekerja-pekerja yang membersihkan darah, muntah dan juga mask-mask COVID yang berada di hospital. Jadi kita lihat banyak aktiviti yang digerakkan JPKK sepanjang tahun ini dan seperti yang dikatakan Daniel, semakin banyak momentum yang dibina di sini dengan sokongan daripada ahli parlimen. Jadi bergerak ke hadapan, apa lagi kempen yang akan digerakkan JPKK supaya momentum ini dapat diteruskan dan pada tahun hadapan kita harap dapat menyaksikan kebajikan mereka dapat diangkat. Apa langkah seterusnya bagi JPKK, Gita? Okey, so kita memang tengah ada beberapa kempen yang akan diteruskan untuk lama lagi. Satu kempen yang kita telah launch ialah SIAP. So itulah sistem aduan pekerja. So yang ini memang kita tengah membaiki untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh pekerja kontrak. Sekarang kita ada satu sistem yang lebih dikemas kini lah, untuk lebih senang untuk mengutarakan masalah-masalah yang kita dapat daripada pekerja. Dan moving forward, saya ingat kita memang kita ada beberapa lagi step memorandum yang kita hendak utarakan kepada YB lain, Perdana Menteri dengan opposition. So itulah satu benda yang kita akan masih teruskan. Dan ya, kempen ini kita jangka memang kita akan lagi teruskan lagi dengan lebih banyak next year. Baik, Daniel, tadi kita dah bincangkan banyak mengenai permasalahan yang dihadapi dan juga kesulitan yang dihadapi oleh pekerja-pekerja kontrak ini. Dan saya ingin bertanya kepada Daniel, adakah dengan kemelut sebegini, iaitu melihat kepada tiadanya cuti tahunan, tiadanya MC dan gaji dibayar secara harian ini, membuatkan orang kita ataupun rakyat Malaysia ini semakin sukar ataupun kurang untuk berada dalam sektor 3 ni, iaitu danger, dirty dan juga difficult ini? Sebenarnya cadangan kami untuk penyerapan boleh menjimatkan kepada penjimatan kepada kerajaan yang juga boleh menyerahkan dana itu kepada gaji-gaji untuk offer peluang pekerjaan begini yang dirty, dangerous and apa lagi satu tadi? Difficult. Dirty, dangerous and tapi kategori kerja ini boleh dibuatkan untuk jadi lebih atraktif, lebih menarik kepada labour pool sebab 700,000 orang dah hilang kerja sejak bulan 3. Jadi kalau kerajaan berjaya untuk membuka peluang pekerjaan dengan lebih besar melalui penyerapan dan penghapusan kontraktor di premis kerajaan, saya rasa ia akan membawa efek yang besar sebenarnya kepada mempositifkan kemelut ekonomi dan kemelut politik Malaysia sebenarnya. Ya, Daniel, mungkin kita nak lihat juga langkah ke hadapan. Kita tahu juga sistem kontrak ini telah lama ditubuhkan dan telah lama dikuatkuasakan. Adakah Daniel melihat dan pihak JPKK melihat ada situasi win-win kerana jika ini bermaksud kalau kempen ini ingin hapuskan sistem kontrak ini mungkin bermaksud hapusnya juga kontraktor dan syarikat-syarikat ini juga. Adakah Daniel melihat ada jalan tengah antara semua kerjasama pihak JPKK, pekerja, kerajaan dan syarikat kontraktor ini atau bagaimana bagi Daniel? Sebenarnya ideally kami faham yang cadangan kami adalah satu cadangan yang agak sukar untuk diluluskan kerana ada banyak kepentingan orang-orang besar yang ada di dalam sistem ini.
dan penghapusan sistem kontrak ini akan mengganggulah proses pengumpulan keuntungan setengah pihak. Jadi akan ada effort yang sangat besar daripada setengah pihak untuk tidak menyerap pekerja-pekerja inilah. Tetapi sebagaimana yang telah saya banyak terangkan tadi, pekerja-pekerja ini sangat memerlukan ketelusan daripada pihak kerajaan dalam menguruskan kontrak mereka lah sekurang-kurangnya. Jadi ini adalah berkait rapat dengan tuntutan kami yang ketiga, iaitu untuk kurangkan pembayaran dan cekakkan pentadbiran. Maksudnya pekerja-pekerja ini haruslah diberikan gaji dan juga kontraktor-kontraktor juga haruslah dipilih mengikut piawaian yang didedahkan kepada pihak awam lah. Itu yang maksud kami, ketelusan dan juga kecekapan dalam pentadbiran. Baik, Gita, sebelum kita nak mengakhiri segmen awal ni pagi kita, mungkin bagi pekerja-pekerja kontrak di seluruh negara ini, bagi mereka yang mempunyai masalah apa yang disebutkan sebentar tadi, bagaimana mereka boleh menyuarakan aduan mereka dan apa harapan daripada JPKK sendiri untuk kerajaan mempertimbangkan mendengar aduan-aduan mereka ini supaya satu penyelesaian dapat dirangka? Okey, so untuk pekerja kontrak, kita ada hotline yang 24 jam. Dan mereka boleh yang kita memang ada di Facebook kita, mereka boleh WhatsApp, mereka boleh panggil hotline ini bila-bila masa. Kami ada penyenaras di hampir semua negeri di Malaysia untuk mengutarakan dan membimbing pekerja yang mengalami masalah. Dan untuk kerajaan, saya ingat lepas mereka memahami research yang kita telah buat dan semua masalah ni, memang tak boleh dinafikanlah yang kalau mereka diserapkan, kita boleh jimat, kita boleh juga tidak akan mencabuli hak-hak pekerja yang memang frontliners, especially sekarang. So kita harap data yang kita akan collect lagi dengan sistem aduan pekerja kita siap, kita akan lebih membuktikan benda ini. Baik, terima kasih Gita Balagan dan Daniel Hakim Azman daripada JPKK, Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan JPKK, dan kita harap dapat menyaksikan satu penyelesaian dapat dicapai antara semua pihak berkepentingan dalam isu sistem kontrak dalam kita sanjung tinggi frontliners dan sumbangan mereka sepanjang pandemik ini. Jangan kita lupakan jasa mereka yang mungkin sedikit tersembunyi dan ini suara-suara pekerja kontrak dalam sektor pembersihan di hospital dan di sekolah yang banyak juga sumbangan dan jasa mereka pada hadapan dalam memerangi pandemik COVID-19 ini. Dan dengan itu kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda. Saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.